Pembela memandang serius terhadap kes pencerobohan haram ke atas tanah kerajaan yang berlaku di Raub Pahang baru-baru ini. Sebagaimana yang dilaporkan dalam akhbar-akhbar utama, pencerobohan yang dilaporkan sudah berlaku selama lebih 40 tahun itu atas pengakuan para pekebun sendiri yang melibatkan sejumlah 4,400 hektar. Namun tiada sebarang tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa. Kedua, perkara ini dilihat sangat luar biasa kerana kawasan yang dicerobohi itu begitu luas, melibatkan ribuan hektar dan telah lama berlaku. Adalah sesuatu yang mustahil ianya tidak dapat dikesan oleh pihak berkuasa. Keadaan ini menimbulkan prasangka seperti ada kata besar atau tangan-tangan gaib pihak berkuasa yang berkolaborasi dengan perbuatan pencerobohan yang sedemikian teruk ini. Ketiga, lebih merisaukan ialah apabila ada penglibatan parti politik. Dalam konteks ini khusus kepada DAP dan MCA yang dilihat seolah-olah menyokong tindakan pencerobohan tersebut. Persoalannya, apakah membuat kesalahan menceroboh ini adalah sesuatu yang boleh disokong dan dibela? Dalam arti kata lain, kerja-kerja pencerobohan oleh pekebun secara haram tidak salah dan harus diberi pembelaan. Kepada parti politik berkenaan, sila tunjukkan seksyen mana dan akta mana yang membenarkan mereka berbuat demikian. Keempat, pencerobohan haram ini bukan sahaja salah daripada segi undang-undang, tetapi juga telah mengakibatkan kerajaan negeri Pahang yang dikatakan kerugian sebanyak lebih 30 juta daripada perbuatan pencerobohan kerana gagal mengutip hasil cukai tanah apabila tidak diwartakan. Bagaimana mahu mengutip cukai sedang tanah tersebut masih milik kerajaan dan tidak diwartakan? Maknanya hasil keuntungan yang dikutip adalah hasil dari tanah haram. Kelima, selain itu, pencerobohan haram ini juga telah mengakibatkan negeri Pahang kehilangan hasil pembalakan dan perhutanan, melakukan ketidakseimbangan kepada ekosistem alam sekitar, serta kerosakan teruk kepada khazanah hutan simpan negeri. Sehingga kenyataan ini dibuat tidak ada sebarang laporan menyatakan mengenai hasil balak, berapa ribu pokok yang telah ditebang dan berapa banyak keuntungan yang telah dikaut oleh pihak penceroboh dengan syarikat-syarikat balak yang mungkin ada terbabit bersama. Keenam, menurut laporan berita harian online pada 1 September, durian yang dikeluarkan dari ladang haram ini jelas tidak memiliki pensijilan MyGAP. Ianya melanggar peraturan, menyalahi protokol pengeksportan, sekaligus boleh menjejaskan industri durian negara selain memberi kesan kepada alam sekitar dan menjejaskan kelestarian alam, khususnya hutan simpan dan sumber air. Adalah difahamkan durian dari tanah haram ini dijual sehingga mencecah harga sekilo RM80 di Singapura. Oleh itu, pembela menuntut, yang pertama, pihak SPRM untuk segera menjalankan siasatan secara menyeluruh dan mengambil tindakan tegas terhadap pesalah untuk dibawa ke muka pengadilan. Yang kedua, pihak kerajaan negeri untuk menuntut semua ganti rugi yang sepatutnya dibayar oleh penceroboh berkenaan. Yang ketiga, pihak polis
perlu mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap penceroboh mengikut undang-undang berdasarkan peruntukan Seksyen 425 Kanun Tanah Negara 1965. Lanjutan daripada kita difahamkan 9 laporan polis yang telah dibuat kepada pihak PDRM Raub. Begitu juga pencerobohan di hutan simpan perlu didakwa mengikut Seksyen 47 Akta Perhutanan Negara 1984. Yang keempat, tidak terhad kepada kawasan pencerobohan di Raub Pahang, tetapi merangkumi semua bentuk pencerobohan yang telah dibuat oleh semua pihak di semua kawasan dalam negeri Pahang dan dalam negara amnya. Pembela menuntut supaya tanah yang diceroboh hendaklah dijadikan tanah rizab Melayu, kerana banyak sangat tanah rizab Melayu yang telah diambil yang tidak diganti. Jadi tukarkan tanah ribuan hektar ini kepada tanah rizab Melayu, dan semua pihak yang telah menceroboh hendaklah segera menghentikan pencerobohan dan memulangkan balik tanah tersebut kepada kerajaan negeri. Kelima, sebahagian dari tanah yang dirampas hendaklah diserahkan kepada pemohon-pemohon veteran Angkatan Tentera yang telah dijanjikan untuk dianugerahkan sebidang tanah sebagaimana yang kerajaan janjikan di bawah Perintah Majlis Angkatan Tentera bilangan 7/1973. Yang keenam dan terakhir, kerajaan negeri hendaklah memberhentikan tindakan pengambilan tanah, tetapi sebaliknya memberi geran kepada penduduk seperti mana yang dijanjikan oleh pihak LKPP dalam rancangan penempatan semula keselamatan RPSK pada tahun 1970-an.